Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulakan majlis ni, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan sekalian umat Islam muslimin muslimat ala haziniyah wa likulli salihah bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah kepada semua orang-orang yang ada di Singapura dan juga di luar negara. Mudah-mudahan kita berdoakan pada mereka-mereka yang di luar sana, di negeri Malaysia dan negeri Indonesia dan jalan-jalan kita, yang kawan-kawan kita yang ada kesusahan, ada kesempitan dan dijauhkan daripada segala penyakit-penyakit wabak COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan berkat mukjizat Al-Fatihah ini, semoga Allah lindungi mereka dan jauhkan mereka daripada segala penyakit-penyakit ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, alhamdulillah, sebelum kita mulakan majlis ini, marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sepenuh hati kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir, kita bermunajat nak tenangkan jiwa kita. Walaupun kita dalam keadaan diuji oleh Allah ni, kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mulakan dengan berzikir, dengan istighfar, mohon ampun atas dosa-dosa kita yang lepas dan sekarang dah akan datang insya-Allah. Dan ikut saya insya-Allah ramai-ramai. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semua ramai-ramai. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Seterusnya, bila sama-sama kita berzikir,
kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasakan diri kita ini cukup dengan apa yang ada, apa yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama sekali, kita cukupkan diri kita yang kita ni ada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tempat kita bergantung, tempat kita untuk nak mengadu, tempat kita untuk nak menyembah dia, beribadah kepada dia, insya-Allah. Bila sama-sama kita zikir hasbi rabbi. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Allah ya Allah Allah ya Allah tubna ya Allah tubna ya Allah warja'na ya Allah warja'na ya Allah wanadimna ya Allah wanadimna ya Allah 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 ya Allah semua Allah ya Allah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi, hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita zikir munajat ini, hati kita bertambah tenang, insya-Allah.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Singapura dan salam satu Malaysia dan Indonesia dan juga teman-teman di luar sana dan luar negara yang mengenal diri saya dalam Facebook ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberkati anda semua. Dan waalaikumsalam kepada semua yang ucapkan Assalamualaikum kepada teman-teman dalam Facebook Jami' Masjid Jami' ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi di satu taman syurga yang mana kita dijamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam grup chat ini untuk sama-sama kita berkongsi santapan rohani pada pagi yang mulia ini, dan juga kita dapat mendengar bacaan-bacaan yang akan dibacakan sebentar nanti, bacaan ayat suci Al-Quran yang sangat indah dan sangat murni. Dan mudah-mudahan apabila kita mempelajari ayat suci Al-Quran ini, mempelajari ilmu taranum Al-Quran ini, mudah-mudahan hati kita bertambah bersih, hati kita bertambah dijauhkan daripada segala kemunafikan dan segala sifat-sifat yang terkeji, dan kita pupuk sifat-sifat yang terpuji. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada pagi yang mulia ini kita diberikan kesihatan, diberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam untuk sama-sama kita bangun hidup. Allah hidupkan kita sekali lagi di muka bumi ini untuk kita nak beramal soleh, untuk kita nak cari pahala Allah, untuk kita nak cari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga anda di luar sana yang mana pada pagi-pagi ini menunggu acara ini tersebut, acara majlis ini untuk sama-sama mendapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran kepada anda, ganjaran yang sangat setimpal, dan yang mudah-mudahan kita semua digolongkan bersama orang-orang para syuhada wa salihin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dikasihi Allah, minggu lalu minta maaf kerana tidak dapat mengadakan majlis, mengadakan kuliah, tetapi saya telah pun mengadakan program ini dalam grup chat saya. Dan minggu lalu kita telah membahas tentang 3B. 3B yang mana untuk mendapatkan keridaan Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah kita mesti orang yang berilmu. Yang kedua, tanpa berilmu, kalau kita ilmu saja tanpa beramal, ia adalah sia-sia sahaja. Kita belajar ilmu macam mana punya tinggi pun, kalau kita tak beramal, tak ada gunanya. Dan akhir sekali apabila kita belajar sesuatu perkara, sesuatu ilmu itu untuk kita nak bersihkan jiwa kita, untuk kita nak bersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat yang terkeji. Dan begitu juga apabila kita belajar Al-Quran, begitu juga kita belajar ilmu tafsir, begitu juga kita belajar ilmu tasawuf, begitu juga kita belajar apa saja ilmu ni ialah ilmu yang datang daripada Allah, iaitu ilmu yang baik. Apatah lagi kita belajar Al-Quran, apatah lagi kalamullah. Kalamullah ni adalah mengkabarkan kabar-kabar yang baik, menghabarkan perkara-perkara yang baik, unsur-unsur dalamnya, dia punya isi kandungannya sangat-sangat baik bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tak beriman, bagi orang yang kafirun, tempat dia neraka jahanam. Dan inilah kabar-kabar ancaman, kabar-kabar yang menakutkan. Tetapi bagi kita, bagi orang Islam, kalau kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, Allah terangkan perkara-perkara yang baik, indah-indahnya, yang mana Allah SWT janji, dan itu adalah pasti yang Allah berikan kepada kita. Baiklah, hari ini ingin saya berkongsi kepada anda, sebelum saya membaca Al-Quran, saya berkongsi kepada anda sedikit tentang 5J. Apa tu 5J? Nampaknya macam satu interesting yang hari ini yang saya nak kongsi kepada anda. 5J ni adalah salah satunya, banyak yang 5J ni kadang-kadang kita gunakan dalam kehidupan kita. Kita amalkan, semua manusia akan gunakan 5J ni untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berjaya sukses dunia akhirat. Apa dia para jemaah yang dirahmati Allah? Apa dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? 5J itu. Yang pertama, 5J itu. J itu apa? Adalah jembatan. Bukan jembatan Belirang, bukan jembatan Pulau Pinang, bukan jembatan
Nikol Highway dan sebagainya, bukan ya. Tapi ini adalah jabatan yang mana kita semua manusia akan melalui jabatan ini. Yang pertama, jabatan ini kita lalui dalam kehidupan seharian kita. 5 jabatan. Yang pertama, kalau kita tengok jabatan, dia ada pendek, dia ada panjang, dia ada kuat, dia ada yang kira cantik, dia ada yang sangat yang kuat, yang kira yang berkualiti. Jabatan yang boleh macam boleh ternaik tu kan, terbang kan. Macam itu. Dia boleh buka, boleh naik, boleh turun, masya-Allah. Itu jabatan yang kira luar biasa. Okey. Jadi begitu juga dalam hidup. Kalau kita tengok dalam kehidupan seharian kat dunia ni, Allah dah tunjukkan kecantikan, keindahan. Tetapi kita kaitkan dalam Islam, konteks Islam. 5 jambatan ni, 5J. Okay? Harap anda semua catat, harap anda semua dapat ingat dan dapat mengamalkannya. Pertama sekali, jabatan yang paling pendek. Agak-agak apa jabatan yang paling pendek ya? Jabatan yang paling pendek adalah putus asa. Bermakna kenapa Ustaz cakap jabatan yang pendek ni? Kerana jabatan ni pendek saja. Kita jangan putus asa terlalu panjang. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ada banyak mengatakan jangan kita putus asa atas rahmat Allah. Kalau kita baca surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zumar ayat 53. Mari sama-sama kita tengok ayat ni apa yang Allah katakan. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam kehidupan mereka, dalam diri mereka sendiri, dalam perbuatan-perbuatan mereka sendiri, ataupun mereka telah melakukan maksiat. Janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun segala dosa. Apa saja dosa yang kita lakukan, sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Masya Allah. Ayat ini sangat-sangat baik dan sangat-sangat memberi kita keyakinan yang Allah ini akan ampunkan dosa kita. Walaupun sebesar lautan mana pun kita buat dosa, Allah akan ampunkan. Jadi kat sini apa yang saya nak sampaikan ialah pertama, jambatan yang pendek. Jangan kita melarat putus asa. Kita teruskan ke hadapan. Jangan kita fikirkan masa lalu. Teruskan fikir ke hadapan untuk kita, apa yang kita nak lakukan untuk mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, yang kedua, apa dia? Yang kedua adalah jambatan yang panjang sekali. Jambatan dia macam belirang, macam tengok yang kat Batam tu. Dan sebagainya lah. Ataupun jambatan Pulau Pinang, kalau kita tahu paling panjang sekali. Tapi kat dunia, tapi kalau untuk bekalan akhirat kita, satu harapan yang mana perjalanan kita ni, jambatan adalah sangat panjang, ialah jambatan pengharapan. Okay. Pengharapan ni apa? Harapan kita adalah untuk mendapat syurga Allah. Jadi harapan kita, perjalanan kita, kehidupan kita dalam seharian kita ini adalah satu jambatan untuk kita nak capai satu tujuan saja. Satu destinasi yang kita nak pergi adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan impikan perkara tersebut. Betul tak? Jadi kita sebagai seorang Islam, sebagai manusia, semua, tak kira bangsa Islam, tak kira bangsa apa saja, mereka ada harapan. Ada pengharapan,
ada nak mengharap sesuatu perkara. Harapan kita apa? Harapan kita nak jadi orang kaya, harapan kita nak tolong orang, harapan kita nak pandai ngaji, harapan kita nak jadi seorang guru, harapan kita nak jadi mufti, harapan kita nak jadi principal dan sebagainya. Macam-macam. Itulah harapan sebagai seorang Islam. Harapan manusia. Apa dia? Tapi harapan orang Islam adalah untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bukan kat sini bukan nak berceramah ataupun bukan nak mengajar, tapi nak berkongsi kepada anda. Lagi apa? So dah 2. Lagi 3. Yang ketiga adalah jembatan yang kuat. Jembatan yang kuat ni apa? Dia tak boleh roboh. Dia kalau roboh jembatan, banyak sangat jembatan-jembatan ni sekarang ada yang roboh, ada yang tak kuat. Kenapa? Foundation dia tak kuat. Kalau kita seorang Islam, foundation kita apa? Iman. Yes, itu dia lah, iman. Jembatan yang kuat adalah iman. Jadi kita kat dunia ni tak lepas daripada itu benda. Semua manusia, baik Cina, baik apa saja bangsa, semua ada keimanan, kepercayaan mereka. Tetapi kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Islam, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang kita nak tanamkan. Inilah jembatan yang nombor 3. Yang pertama adalah jembatan pendek, jembatan yang kedua adalah jembatan yang panjang, ketiga jembatan yang kuat, dan keempat lagi 2 ni para jemaah yang dirahmati Allah. Apa dia? Para jemaah yang dirahmati Allah, jembatan yang keempat ni adalah sangat-sangat yang kita perlukan. Kalau boleh, kalau kita sebagai seorang Islam, seperti mana saya katakan tadi apa? Yang 3B. Yang pertama berilmu, yang kedua kita beramal soleh, dan yang ketiga adalah bersih hati. Yang mana jembatan yang paling mahal ni, begitu jugalah kita nak masuk ke siratal mustaqim, nak lintas ke siratal mustaqim untuk menuju ke syurga Allah itu, Allah siapkan kita jembatan yang mahal. Percayalah, jembatan itu nak masuk ke syurga Allah sangat mahal. Perlukan apa? Perlukan pengorbanan. Yes, itu dia jawapan dia, adalah pengorbanan. Jembatan pengorbanan. Pengorbanan kita pada agama Allah, pengorbanan kita kepada masjid, pengorbanan kita kepada kepada ibu bapa kita, pengorbanan kita kepada teman-teman kita, kepada agama Allah, kepada aktiviti dan kuliah-kuliah dan sebagainya. Ini satu pengorbanan. Seperti mana anda sekarang ni korbankan masa anda di depan kacamata anda ini untuk sama-sama menghayati ataupun mendengar santapan rohani dan juga bacaan ayat suci Al-Quran ataupun belajar taranum Al-Quran. Satu pengorbanan masa, pengorbanan tenaga, pengorbanan jiwa, harta. Masya Allah, inilah satu pengorbanan yang mahal sekali. Yang terakhir adalah jembatan yang mana sangat-sangat indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita selalunya harap kasih sayang daripada orang, kasih sayang daripada sebuah keluarga, kasih sayang anak, kasih sayang isteri, kasih sayang suami dan sebagainya. Tetapi inilah jembatan yang paling indah sekali, yang paling cantik sekali, yang mana apabila Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita tanamkan kasih sayang kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, ikutlah aku. Fattabi'uni. Kalau cinta pada Allah, yuhibbunahum. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutlah Rasulullah, ikutlah jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutlah langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan Islam, menegakkan kebenaran. Begitulah juga kita sebagai seorang Islam ada jembatan ini yang 5 ni, 5J. Ya, hari ini 5J. Mudah-mudahan 5J yang saya sampaikan pada hari ini berkongsi kepada anda ini untuk kita sama-sama
praktiskan dalam hidup kita. Jadi yang terakhir sekali adalah jembatan yang terindah, supaya kita ada letakkan kasih sayang kita kepada agama Allah, kasih sayang kita kepada Allah, kasih sayang kita letakkan kasih sayang kita kepada agama Allah, kasih sayang kita kepada Al-Quran, kasih sayang kita kepada Rasul, dan akhir sekali barulah kita kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita, keluarga kita dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Itulah sedikit sebanyak yang saya ingin berkongsi kepada anda sebelum saya mulakan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Itulah sedikit perkongsian yang mudah-mudahan dapat manfaat buat diri kita. Baiklah, di sini marilah sama-sama kita buka ayat suci Al-Quran, buka kalamullah, buka Al-Quran yang ada di depan kaca anda, untuk sama-sama kita membaca ayat suci Al-Quran daripada surah Qasas ayat 5 hingga 9. Rasanya semua dah buka. Marilah sama-sama kita tanamkan dalam jiwa kita sebelum kita membaca Al-Quran ni. Ya Allah, aku nak bersihkan hati aku daripada segala penyakit hati, segala kemunafikan, segala apa sahaja yang bagi siapa yang sedang sakit, bagi siapa yang ni, Allah sembuhkanlah dengan mukjizat Al-Quran ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca dahulu, lepas tu kedua kali baru anda boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Bila kita baca ayat suci Al-Quran ni, kita cuba tenangkan jiwa kita, tinggalkan segala apa yang ada dalam otak kita, yang perkara-perkara dunia, dan kita fokus, kita dengar baik-baik ayat suci Al-Quran ni. Wa auhayna ila ummi Musa فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. Sekarang kita ulang balik, sama-sama ikut. Saya mula daripada pertama ayat 5 sampai tadi saya tambahkan surah ayat yang baru.
1, 2, 3. Tarik nafas kuat-kuat, panjang punya, dan baru baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang-panjang, simpan. Jangan tarik nafas terus buang. Tarik nafas, tahan, baru baca. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah. 1, 2, 3. Tarik nafas lagi panjang-panjang. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. 1, 2, 3. Tarik nafas lagi. Wa numakkina lahum fil ard. Nampak letakkan ard. 1, 2, 3. Cuba. Tarik nafas lagi panjang-panjang. Tahan. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Cuba. 1, 2, 3. Tarik nafas lagi. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. Terus فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. Letakkan dengan cermat, letakkan dengan perlahan-lahan, jangan gupuh gapah. Guru saya pernah cakap, almarhum, saya ingat lagi, Ustaz Hasan Musa. Kalau yang orang-orang Malaysia yang dengar ceramah ini, kalau teman-teman saya di luar sana, almarhum Syekh, almarhum Ustaz Hasan Musa selalu dia pesan. Saya pernah belajar satu ketika dengan beliau. Dia akan katakan, jangan gupuh gapah,
jangan laju-laju, tenang-tenang. Cuba jangan gupur-gapar kalau baca itu. Jadi maksudnya jangan gupur-gapar bila kita baca dengan lagu tu. Hendaklah dengan cermat. Selalu digunakan cermat. Cermat maksudnya jangan gupur-gapar. Letakkan ayat tu sebiji-sebiji dengan cermat. Kalau tak silap saya, kalau teman-teman yang ada di Malaysia, kori-kori yang mendengar bacaan ini, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau, Ustaz Hasan Musa, yang pernah pernah mengajar di Singapura pada satu ketika, yang datang daripada Kelantan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Jadi hendaklah kita jangan gupur-gapar bila kita baca ayat suci Al-Quran ni. Nak belajar berlagu jangan cepat. Jangan itu. Kalau kita nak belajar hafiz Quran, yes memang cepat. Mungkin kita nak dapatkan itu momentum, nak dapatkan tu. Tapi bila belajar taranum Al-Quran ni, kita lebih penghayatan. Lebih letakkan ayat itu dengan cermat. Saya gunakan bahasa almarhum Ustaz Hasan Musa. Jadi kalau kita baca laju-laju, kita dah tak dapat menghayatinya. Pasal kita contoh wa auhayna ila ummi Musa nampak? Tak laju, tak lambat, tapi sederhana. Jadi itulah taranum. Bila mana kita belajar taranum ni, kita cuba letakkan hati kita, sepenuh hati kita, kita tanamkan jiwa kita untuk kita nak menghayati bacaan ni, untuk melihat keindahan Allah, untuk kita melihat keindahan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambung lagi. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Baiklah, itu saja pada hari ini yang saya nak sampaikan kepada anda semua. Mudah-mudahan apa yang kita belajar setiap minggu ini Allah SWT berkati, dan apa yang kita ambil pengajaran daripada pengungsian yang saya sampaikan ni, untuk kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan saya nak beritahu kepada anda semua siapa yang telah pun masuk dalam group chat ini, dan siapa yang telah type Assalamualaikum, siapa yang ada dalam group ini, akan diadakan ujian setelah habis kelas surah Qasas ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, sebab apa? Saya ingin tahu sejauh mana anda telah pun mengikuti program ini. Jadi jangan tak masuk, hendaklah anda sentiasa masuk, dan jangan takut, dan jangan putus asa, dan jangan rasa aku tak boleh baca lah, aku belum lagi ready lah. Jadi jangan nak mengelak, Okey, jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Insya-Allah mudah-mudahan kita tutup dengan tasbih kafarah dengan surah Wal-As. Mudah-mudahan Allah SWT berkati program ini, dan sama-sama kita mendoakan Allah SWT angkat segala wabak penyakit COVID-19 ini, dan jauhkan kita semua yang sedang belajar, yang sedang melihat program ini, program Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah SWT sembuhkan segala penyakit-penyakit dan berikan kemudahan dan kesenangan, dan Allah SWT angkatkan segala wabak-wabak ini insya-Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan yang baik itu tanda daripada Allah, yang buruk itu sebagian daripada kekurangan diri saya sendiri. Dan saya akhiri billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga berjumpa lagi di minggu hadapan. Wassalamualaikum.